Okey. Sekarang ni kamu faham tak pasal ni macam nak tentukan usia pokok-pokok pulba ni? Tahu kan? Dah tahu ke? Faham tak yang contoh 7 ni? Faham. Faham Okey, sebab tu kita boleh tahu usia pokok-pokok kan yang dah tua-tua tu, okey, sebab semua pokok dia ada carbon 14, dia ada radioaktif. So dia akan mereput. So kamu check lah kalau pokok-pokok yang tua tu kita check lah, okey, carbon 14 tu berapa keaktifan dia. Kita pakai apa nak check keaktifan ni? Respon pakai apa nak tahu keaktifan dia? Kita pakai tiup, apa nama dia? Respon pakai tiup apa? GM. Tiup GM tiup GM ataupun kita panggil dia Geiger Müller, okey. Dia akan tunjuk keaktifan dia. Waktu dia tua lah. So waktu muda kita tahu semua pokok muda keaktifan dia 16. Daripada situ kita boleh tahu dia punya usia dia Kamu buatlah setengah-setengah. So ambillah setengah hayat 5730 tahun kan. Lagi satu lagi dia mereput jadi setengah 5730 tahun. So tambahkan, so inilah usia pokok tua tersebut. Okey, kenapa pokok-pokok ni semua ada carbon 14? Sebab apa? Bukan setakat pokok je ada carbon 14 kamu pun ada carbon 14 juga. Dalam badan kamu pun ada carbon 14. Sebab apa? Sebab kamu makan tumbuh-tumbuhan kan. So mestilah kamu pun ada carbon 14. Okay. So dalam badan kita pun ada carbon 14. So dalam badan kita pun ada radioaktif juga. Okay. So kalau kita mati nanti nak tahu kita punya usia apa, tulang kita dah berapa lama kita hidup kan. Berdasarkan carbon 14 dekat tulang badan kita tu lah. Okay. So lebih tahu usia-usia. Sebab kita pun ada carbon 14. Okay. Mana datang carbon 14 ni? Tahu tak macam mana nak datang? Macam mana boleh datang carbon 14? Kan dalam kimia korang belajar carbon 14 tu boleh tahu usia ni kan? Usia apa fungsi carbon 14 yang korang belajar dalam kimia? Boleh tahu usia artifak atau fosil. Boleh tahu usia artifak. Usia apa? Fosil kan? Boleh tahu. Okay, so carbon 14 dia boleh tahu usia usia fosil-fosil, betul tak? Usia fosil-fosil ataupun usia-usia artifak kan? Sebabnya fosil-fosil ni dengan artifak ni dia ada carbon 14. Okay, macam mana dapat carbon 14? Okay, cikgu cerita macam mana dapat carbon 14. Sekejap. Okay, carbon 14 dia datang daripada sinar, sinar kosmik. Kamu tahu kan sinar kosmik ni kat mana? Sinar kosmik ni daripada angkasa daripada angkasa. So bila sinar kosmik tu bila sinar kosmik tu dia masuk dalam bumi, so bumi kandungan gas apa paling tinggi dalam bumi? Nitrogen. Nitrogen kan? So dalam bumi ada banyak gas nitrogen. So bila sinar kosmik dia masuk ke dalam bumi, so sinar kosmik ni dia akan menghentam gas nitrogen ni. So bila dia hentam gas nitrogen dalam bumi ni, so nanti kan terjadilah carbon 14. Tu datangnya carbon 14. Okay, daripada sinar kosmik yang kat angkasa ni. Okay, masuk ke bumi dia hentam nitrogen jadilah carbon 14. Kemudian carbon 14 ni pula ada dalam mana? Okay, ada dalam ni lah. Gas-gas karbon dioksida tu kan. Adalah carbon 14 ni. Okay, dalam gas-gas karbon dioksida yang dalam bumi kita ni, okay, dia adalah carbon 14. Okay, so nanti gas karbon dioksida ni pula dia akan diserap oleh siapa? Dia akan diserap oleh Tumbuhan. Diserap oleh tumbuhan. Okay, semua tumbuhan akan serap gas karbon dioksida yang ada carbon 14 ni. Sebab itulah kita boleh tahu usia-usia pokok-pokok kan, pokok-pokok yang dah tua tu kan. Sebab dia ada carbon 14. Okey, so bila tumbuhan dia dah serap gas karbon dioksida, ada carbon 14, lepas tu kita pun makan tumbuhan ni, betul tak? Tumbuhan ada carbon 14 kan sebab dia serap gas karbon dioksida. So dalam ni ada carbon 14. Kemudian kamu pun makan. Okey, bukan setakat manusia makan, haiwan pun makan tumbuhan, betul tak?
Jadi bila manusia dengan haiwan makan tumbuhan, jadi manusia pun ada carbon 14, haiwan pun ada carbon 14. Itulah asalnya carbon 14. So sebenarnya dalam badan kita pun ada carbon 14, ada radioaktif. Tapi tak bahayalah. Lagipun carbon 14 ni pun dia akan mereput. Nak jadi setengah berapa tahun dia mereput? Setengah hayat dia berapa? 5730 tahun. 5730 tahun. Okey. Okey. Okay, haiwan pun dia makan carbon 14 juga kan. So kita boleh tahu juga usia apa fosil-fosil dinosaur tu kan. Fosil-fosil dinosaur tu sebab itulah ada fosil-fosil tulang-tulang dinosaur tu ada carbon 14. Okey, contohnya macam buku-buku kan, buku-buku purba. Okey, pun kita boleh tahu kan usia-usia buku-buku yang purba tu. Sebab apa? Sebab buku-buku kan diperbuat daripada apa? Respon. Buku-buku pun diperbuat daripada tumbuhan kan. So kalau tumbuhan ada carbon 14, kalau kita ambil kita buat guna ni buat buku, so buku-buku ni pun ada carbon 14 juga. Okay. So kita boleh juga tahu usia pokok usia buku-buku ni. Itulah asalnya carbon 14. Okay, contohlah cikgu lukis gambar kat sini. Tulang dinosaur ni tulang dinosaur. Okay. Bila dinosaur tu dah mati, dia dah tak makan dah tumbuh-tumbuhan kan, sebab dia dah mati kan, dia tak makan lah. So tinggallah peratus carbon 14 yang contohnya kita tengok dia punya peratus carbon 14 dia adalah 25 carbon 14 dia. Okay, tulang dinosaur ni. So kita nak tahu dinosaur ni dah hidup zaman dulu dah berapa lama. So kamu kira lah daripada peratus carbon 14 yang 100% ni. Okey, so 100% jadi bila setengah dia mereput berapa? 50. 50 kan? 50% dah stabil, lagi 50% masih lagi carbon 14. Masih lagi tak stabil. So dia nak jadi 50% ni berapa tahun? Berapa tahun? 5730. Okey, dia kejap mana tadi? Okey, so dia ambil 5730 tahun, okey? Okey, ni pun 50%. Okey, next. 50% yang tak stabil ni, jadi 25% dia akan mereput jadi stabil. Yang lagi 25% dia tak stabil lagi, okey? Dia masih lagi carbon 14. So nak mereput jadi setengah ni pun setengah hayat dia yang sama juga, itu 5730 tahun. So berapa dinosaur ni dah hidup ni? Kalau kita tengok kajian peratus carbon 14 ni adalah 25%. So daripada 25% ni awal-awal 100%, jadi berapa tahun dia dah hidup? Berapa usia tulang dinosaur tu? Kita boleh tahu dinosaur tu hidup masa zaman bila? 5730 tambah 5730. Berapa? 11,460. 11,460 tahun kan. Dia punya usia tulang dinosaur tu kan. Jadi kita tahulah dinosaur tu dia hidup masa 11,460 tahun sebelum ni. So kamu kira lah zaman bila. Kalau 11,460 tahun sebelum ni. Itulah cara dia orang buat kajian, okey? Sebab ada carbon 14. Faham? Faham? Faham. So bukan setakat fosil-fosil dinosaur, termasuklah juga fosil-fosil manusia, okey? Pun ada juga carbon 14, okey? Okey, tapi tak bahaya, okey? So janganlah kamu takut. Tak bahaya pun carbon 14 ni. Okey dah, tu saja kelasnya. Dah habis dah. Okey. So petang ni boleh masuk seminar fizik. Boleh. Boleh pukul 3 sampai 4:30.
Cikgu ni kan dia pernah keluar dekat TV E-Didik. So dia famous lah. Baik korang masuk Okey, itu saja. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu. kasih. Okey.